Hello guys, welcome to our channel. Don't forget to subscribe, click like and comment. Hai, nama saya Nur Patricia Huda binti Mazhari daripada kelas DPH 3A dan nombor matrik saya ialah DPH 2019-24365 dan akan menerangkan MS 2424 iaitu Pharmaceutical Halal. Saya Wan Nur Kamarina binti Wak Adnan akan menjelaskan tentang MS 1500. Saya Nur Syafiqah Muhammad Alam akan menerangkan mengenai MS 2634. Nama diberi Nurifani Syahidah binti Samad Fikri daripada DPH 3A. Dan saya, Karenisa binti Rosli, akan menerangkan serba sedikit mengenai MS 2200. Untuk pengetahuan anda semua, kami daripada Kolej Profesional Baitul Mal, Kuala Lumpur. Enjoy! Standard Malaysia? Apa tu Standard Malaysia ya? Jabatan Standard Malaysia merupakan badan standard kebangsaan dan badan akreditasi kebangsaan memberi keyakinan penuh kepada pihak yang berkepentingan menerusi perkhidmatan standardisasi dan akreditasi yang boleh dipercayai untuk persaingan global. Okey, yang pertama ialah skop. Standard Malaysia ini mengandungi garis-garis panduan umum dalam pengeluaran dan pengendalian farmaseutika halal. Ia adalah keperluan asas bagi farmaseutika halal di Malaysia. Antara keperluan farmaseutika halal ialah pengurusan kualiti. Organisasi hendaklah memastikan bahawa farmaseutika halal dikeluarkan mengikut keperluan halal. Yang kedua, tanggungjawab pengurusan. Ianya memastikan sistem jaminan halal dibangunkan secara komprehensif dan dilaksanakan secara betul dengan menggabungkan pelaksanaan halal, GMP dan kawal mutu. Sistem ini hendaklah didokumentasikan sepenuhnya dan keberkesanannya dipantau. Pengurusan kanan hendaklah bertanggungjawab memastikan penglibatan dan komitmen diperolehi daripada personel dalam jabatan pada semua peringkat syarikat, pembekal dan pengedar. Yang ketiga ialah sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal hendaklah bersesuaian bagi pengeluaran farmaseutika halal dan hendaklah memastikan bahawa produk farmaseutikal direka bentuk dan dibangunkan dengan cara yang mematuhi keperluan halal dan GMP. Seterusnya, operasi pengeluaran dan kawalan operasi dinyatakan dengan jelas dan mengguna pakai garis panduan GMP. Aliran pemprosesan dikendalikan khusus untuk farmaseutika halal sahaja. Dalam kes menukar aliran pengeluaran dan mengandungi atau tercemar dengan najis mughalazah kepada aliran pengeluaran halal, maka kaedah penyucian menurut hukum syarak hendaklah dipatuhi. Yang seterusnya ialah asas bagi farmaseutika halal dalam GMP. Okey. Untuk penghasilan produk farmaseutika halal, syarikat perlu comply dengan apa yang termaktub dalam PICS GMP kerana ini adalah garis panduan khas dan khusus untuk pengeluaran produk farmaseutikal halal. Seterusnya, titik kawalan utama ialah sumber bahan dan perkakasan yang bersentuhan dengan produk. Okey, ini adalah antara elemen-elemen PICS GMP. Keperluan amalan penghilangan yang baik bagi farmaseutika halal disenaraikan seperti semua bahan ditakrifkan secara jelas dan dibuktikan mematuhi keperluan syarak. Seterusnya, semua kemudahan dan sumber yang perlu bagi pematuhan halal disediakan seperti personel yang mempunyai kelayakan dan latihan yang bersesuaian, permis wang dan perkhidmatan yang mencukupi, peralatan dan aliran pemprosesan yang khusus, bahan bekas dan label yang betul, prosedur dan arahannya diluluskan, tempat penyimpanan dan pengangkutan yang khusus.
Seterusnya, semua rekod sama ada dibuat secara manual ataupun secara menggunakan peralatan merekod semasa pengeluaran berupaya menunjukkan bahawa semua langkah yang diperlukan oleh prosedur dan arahan yang ditetapkan telah dilaksanakan serta kuantiti dan kualiti produk adalah seperti yang dijangkakan. Sebarang perbezaan yang ketara perlu diselidik dan direkodkan sepenuhnya. Jadi, semua rekod pengeluaran termasuk pengedarannya membolehkan sejarah lengkap sesuatu kelompok dijejaki perlu disimpan dalam bentuk yang difahami dan boleh diperolehi. Risiko terhadap integriti halal diminimumkan semasa pengedaran produk. Terdapat satu sistem panggil balik kelompok produk daripada penjualan dan pembekal. Sebarang aduan tentang produk yang dipasarkan perlu diperiksa dan punca kepada ketidakpatuhan halal disiasat. Langkah bersesuaian kepada ketidakpatuhan diambil dan hendaklah mencegah daripada ianya berulang. Kawalan mutu halal memastikan semua bahan yang digunakan adalah halal. Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pensapelan dan ujian tidak diperolehi daripada apa-apa sumber yang tidak halal. Seterusnya ialah personal dan tanggungjawab. Okey, terdapat personal yang bertanggungjawab dan berkelayakan untuk mewujudkan dan mengekalkan sistem jaminan halal. Selain itu, semua personal hendaklah mengetahui prinsip halal dan mereka perlu menerima latihan awal secara berterusan yang berkaitan dengan keperluan mereka. Hendaklah menubuhkan sesuatu jawatan kuasa yang diketuai oleh seorang personal beragama Islam terlatih dan seorang personal pembelian. 2/3 daripada ahli jawatan kuasa hendaklah beragama Islam. Jawatan kuasa ini juga bertanggungjawab memastikan keberkesanan dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Seterusnya ialah latihan, iaitu dengan memberi latihan kepada semua personal. Macam saya cakap tadi, semua personal harus mendapatkan latihan secara berterusan dan latihan tersebut dinilai secara berkala. Seterusnya latihan ini juga perlulah direkodkan. Untuk kebersihan diri pula, ianya merupakan keperluan yang penting bagi prinsip halal dan mematuhi PICS GMP Guidelines. Bagi permis dan peralatan pula, kita ada beberapa kata macam cara ataupun ciri-ciri yang kita kena ikut. Antara contoh dia, yang pertama, terletak dalam persekitaran yang menimbulkan risiko yang menyebabkan pencemaran bahan atau produk bukan halal. Susun atau mestilah menepati PICS. Yang kedua ialah permis terletak jauh daripada ladang ternakan khinzir dan lain-lain. Ni untuk mengelakkan pencemaran melalui udara, kumbahan, personal dan peralatan. Seterusnya, mengamati dan mengamalkan nilai Islam, bahan atau perkara yang tidak mematuhi adalah dilarang dalam lingkungan permis. Yang keempat, peralatan tidak diperbuat daripada sumber tidak halal atau najis. Contoh macam kalau kita gunakan brus kan ada yang dibuat daripada bulu khinzir. Lepas tu, peralatan yang telah tercemar dengan najis muwalazah hendaklah disertu. Yang terakhir, penukaran aliran pemprosesan yang melibatkan najis muwalazah ke aliran pemprosesan halal hendaklah disertu dan aktiviti ini perlu disedia dan disahkan oleh pihak berkuasa yang bertauliah. Macam seperti yang kita tahu, kalau nak buat proses sertu, kita mesti ada pegawai ataupun pihak berkuasa yang mensahkan proses yang kita lakukan tersebut. Kawasan pengeluaran dan penyimpanan mempunyai kemudahan lengkap bagi pengeluaran dan penyimpanan produk farmaseutical halal untuk mengelakkan risiko pencemaran tidak halal. Untuk kawasan kawalan mutu, ianya mengambil langkah berjaga-jaga untuk mencegah pencemaran tidak halal semasa operasi kawalan mutu berjalan. Seterusnya untuk kawasan sampingan. Kawasan sampingan ni macam menyediakan bilik solat dekat tempat yang bersesuaian. Lepas tu rumah haiwan diasingkan dengan tempat produk farmaseutical itu dioperasikan. Dan untuk dokumentasi, sijil
Sistem jaminan halal hendaklah didokumentasikan dengan baik dan lengkap, termasuklah sijil-sijil halal, risalah data produk, formula pengeluaran dan asas dan arahan pemprosesan. Untuk bahan pula, ia merujuk kepada semua bahan yang digunakan dalam pengeluaran farmaseutika halal, termasuk bahan permulaan dan bahan pembungkusan. Ini juga boleh berasal daripada sumber sintetik atau semula jadi. Semua jenis najis adalah dilarang. Okey, antara sumber bahan yang disebut tadi ialah sumber sintetik dan semula jadi. Bahan semula jadi ni macam tumbuhan, haiwan darat, ataupun haiwan akuatik, mineral, mikroorganisma, bahan kimia semula jadi dan sebagainya lah. Seterusnya ialah bahan pembungkusan. Sama ada pembungkusan tu boleh dimakan ataupun tidak, ialah mesti dicetak. Bahan tu mesti dicetak daripada sumber yang halal. Sebagai contoh, macam coklat. Okey, kejap. Okey, contoh macam Cadbury dan juga lollipop. Kadang-kadang kan bila budak-budak kan jenis yang macam dia tak tahu macam nak buka. Lepas tu dia tak tahu sama ada dia boleh makan terus ataupun dia kena buka plastik ni. Jadi dia jenis yang macam jilat-jilat. Kan budak-budak kan suka jilat-jilat dulu sebelum makan apa semua kan. So dekat situ kenalah plastik ni haruslah dibuat daripada sumber yang halal. Mereka bentuk, tanda, simbol, nama dan juga gambar mestilah tidak mengelirukan atau bercanggah dengan prinsip hukum syarak. Keluaran analisis secara berkontrak hendaklah dijelaskan dengan betul, dipersetujui dan dikawal untuk mengelak salah faham dan menghasilkan produk berkualiti dan memenuhi keperluan halal. Mesti juga mempunyai satu kontrak yang bertulis dengan jelas. Untuk pemeriksaan kendiri, dia kena audit dalaman ni, kena jalankan pemantauan pelaksanaan dan mematuhi prinsip halal. Dan yang terakhir, keperluan undang-undang, ianya hendaklah mematuhi aspek perundangan lain dan peraturan yang berkuat kuasa di Malaysia. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Skop. Malaysia Standard ini menetapkan keperluan umum dalam pembuatan dan pengendalian makanan halal, termasuk nutrien tambahan. Ia menyediakan keperluan asas bagi makanan halal secara umum. Klausa 4, keperluan. 4.1, tanggungjawab pengurusan. 4.2, premis dan fasiliti. 4.3, perhati, perkakas, mesin dan bahan bantuan pemprosesan dan peralatan. 4.4, kebersihan, sanitasi dan keselamatan makanan. 4.5, pemprosesan makanan halal. 4.6, penyimpanan, pengangkutan, pameran, jualan dan penyajian makanan halal. 4.7, pembungkusan dan pelabelan. 4.8, keperluan perundangan. 4.1, tanggungjawab pengurusan. Pertama, pihak pengurusan hendaklah memastikan integriti halal adalah terpelihara dan makanan adalah diperbuat mengikut keperluan halal. Kedua, pihak pengurusan hendaklah melantik seorang pekerja Muslim yang bertanggungjawab untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan sistem kawalan halal dalaman. 4.2, premis dan fasiliti. Premis hendaklah direka bentuk dan dibina atau diubah suai bagi membolehkan aliran proses dapat mengawal risiko pencemaran produk dan bersesuaian dengan tujuan penggunaannya. 4.2.1, susun atau premis hendaklah membenarkan aliran proses yang baik, aliran pergerakan pekerja, amalan kebersihan dan keselamatan yang baik, termasuk perlindungan daripada investasi makhluk perosak dan pencemaran silang di antara dan semasa operasi. 4.2.2, aliran proses produk daripada penerimaan bahan mentah sehingga produk siap hendaklah mencegah pencemaran silang. 4.3,
peranti, perkakas, mesin dan bahan bantuan pemprosesan dan peralatan. 4.3.1 Peranti, perkakas, mesin dan bahan bantuan pemprosesan yang digunakan untuk memproses makanan halal hendaklah direka bentuk dan dibina untuk memudahkan proses pembersihan, hendaklah tidak dibuat daripada atau tidak mengandungi sebarang bahan yang telah disahkan sebagai najis oleh hukum syarak dan hendaklah digunakan bagi tujuan makanan halal sahaja. 4.3.2 Peranti, perkakas, mesin dan bahan bantuan pemprosesan yang pernah digunakan atau bersentuhan dengan najis mughallazah hendaklah dibasuh dan disertu mengikut hukum syarak dan fatwa. Prosedur ini hendaklah disedia dan ditentusahkan oleh pihak berkuasa berwibawa halal. 4.4 Kebersihan, sanitasi dan keselamatan makanan. 4.4.1 Kebersihan, sanitasi dan keselamatan makanan merupakan prasyarat dalam penyediaan makanan halal. Ia merangkumi pelbagai aspek kebersihan diri, pakaian, peranti, perkakas, mesin dan bahan bantuan pemprosesan serta premis pemprosesan, pembuatan dan penyimpanan makanan. 4.4.2 Pengusaha makanan halal hendaklah mengambil langkah-langkah untuk A. Mengurus dan memeriksa bahan mentah, ramuan dan bahan pembungkus sebelum pemprosesan. B. Menguruskan sisa buangan secara berkesan. Dalam pembuatan dan pemprosesan, alat pengesanan dan penyaringan yang sesuai harus digunakan di mana perlu. Kebersihan diri hendaklah diutamakan. Yang pertama, rambut hendaklah diikat dan disikat dengan rapi. Kedua, kuku hendaklah dipotong dengan pendek dan dibersihkan. Ketiga, pakaian hendaklah bersih dan kemas. Contohnya, ketika bekerja hendaklah memakai penutup kepala, penutup mulut, apron dan kasut yang sesuai. Selain itu, peralatan dapur perlulah bersih dan diselenggara. Peralatan yang tidak sesuai atau berkarat tidak dibenarkan berada di dapur. Bagi pengurusan sisa buangan tersebut perlulah berada dalam tong sampah yang besar dan ditutup dengan rapi. 4.4.3 Makanan halal hendaklah diproses, dibungkus dan diedar dalam keadaan bersih dalam premis berlesen berdasarkan amalan kebersihan yang baik iaitu GHP, amalan penghilangan yang baik, GMP, amalan kebersihan veteriner baik, DHP, atau seperti yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa MS1514 atau MS1480 serta undang-undang dan peraturan berkaitan kesihatan awam yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa berwibawa di Malaysia dan atau negara pengeluar. 4.5 Pemprosesan makanan halal. 4.5.1 Sumber makanan halal. 4.5.1.1 Haiwan. 4.5.1.1 Haiwan darat. Semua haiwan darat adalah halal dimakan kecuali yang berikut. A. Haiwan halal yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. B. Haiwan najis mughallazah iaitu babi dan anjing serta keturunan dan terbitannya. 4.5.1.1.2 Haiwan akuatik. Haiwan akuatik ialah haiwan yang hidup di dalam air dan tidak boleh hidup di darat seperti ikan. Semua haiwan akuatik adalah halal kecuali A. Haiwan akuatik yang beracun, memabukkan atau memudaratkan kesihatan. B. Haiwan dua alam yang hidup di darat dan di dalam air seperti buaya, penyu dan katak. 4.5.1.2 Tumbuh-tumbuhan. Semua jenis tumbuhan atau hasil daripadanya adalah halal kecuali yang beracun, memabukkan atau memudaratkan kesihatan. 4.5.1.3 Mikroorganisma. Semua jenis mikroorganisma iaitu bakteria, alga dan fungi dan hasil produk sampingannya serta atau hasil daripadanya adalah halal kecuali yang beracun, memabukkan atau yang memudaratkan kesihatan. 4.5.1.4 Mineral semula jadi dan bahan kimia. Semua jenis mineral semula jadi dan bahan kimia adalah halal kecuali yang beracun, memabukkan atau yang memudaratkan kesihatan. 4.5.1.5 Minuman. Semua jenis air dan minuman adalah halal kecuali yang beracun, memabukkan atau yang memudaratkan kesihatan. 4.5.1.6 Makanan terubah suai genetik. Makanan dan minuman yang mengandungi atau terhasil daripada organisma terubah suai genetik iaitu GMO atau ramuan yang diperbuat daripada genetik haiwan,
Yang tidak halal mengikut hukum syarak adalah tidak halal. 4.5.2 Pembuatan, pengendalian dan penyajian produk. Semua makanan halal terproses semasa menyedia, memproses, mengendali, membungkus, menyimpan, mengedar dan atau menyaji hendaklah menepati keperluan berikut. A. Makanan atau ramuannya hendaklah tidak diproses menggunakan bahagian atau produk dari haiwan yang tidak halal atau yang tidak disembelih menurut hukum syarak dan fatwa. B. Makanan hendaklah tidak diproses menggunakan sebarang bahan yang disahkan sebagai najis dalam apa jua kuantiti menurut hukum syarak dan fatwa. 4.6 Penyimpanan, pengangkutan, pameran, jualan dan penyajian makanan halal. 4.6.1 Semua makanan halal yang disimpan, diangkut, dipamer, dijual dan atau disaji hendaklah dikategorikan dan dilabel halal. 4.6.2 Kenderaan pengangkutan hendaklah dikhususkan dan bersesuaian dengan jenis makanan halal serta memenuhi syarat kebersihan dan sanitasi. 4.7 Pembungkusan dan pelabelan. 4.7.1 Makanan halal hendaklah dibungkus mengikut kesesuaian. Bahan pembungkus hendaklah halal dan hendaklah memenuhi keperluan berikut. A. Bahan pembungkus tidak diperbuat daripada sebarang bahan mentah yang disahkan sebagai najis oleh hukum syarak. B. Ia tidak disedia, diproses atau dibuat menggunakan peralatan yang dicemari oleh bahan yang disahkan sebagai najis oleh hukum syarak. 4.7.4 Makanan halal dan bahan perasa tiruan halal hendaklah tidak menggunakan nama atau nama yang sinonim dengan istilah yang mengelirukan atau merujuk kepada makanan tidak halal seperti ham, bak kutih, bacon, bir, rum dan sebagainya. 4.7.5 Setiap bungkusan hendaklah ditanda dengan terang dan jelas serta tidak mudah dipadamkan atau hendaklah diletakkan label pada bungkusan tersebut dengan maklumat berikut. A. Nama produk. B. Kandungan besi dinyatakan dalam sukatan metrik unit SI. C. Nama dan alamat pengusaha atau pengilang, pengimport dan atau pengedar dan cap dagangan. D. Senarai ramuan. E. Nombor kod menunjukkan tarikh atau nombor kelompok pengeluaran dan tarikh luput. F. Negara asal produk. 4.8 Keperluan perundangan. Semua aktiviti dalam aspek lain hendaklah mematuhi undang-undang termasuk sebarang keperluan yang berkaitan yang sedang berkuat kuasa di Malaysia dan atau pengeluar. Malaysian Standard ini menetapkan keperluan umum dalam pembuatan dan pengendalian kosmetik halal. Pihak pengurusan hendaklah memastikan integriti halal adalah terpelihara dan makanan adalah diperbuat mengikut keperluan halal. Pihak pengurusan hendaklah melantik seorang pekerja Muslim yang bertanggungjawab untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan sistem kawalan halal dalaman. Pihak pengurusan hendaklah menyediakan latihan berkala kepada pekerja yang berkaitan mengenai prinsip halal dan aplikasinya. Pihak pengurusan hendaklah memastikan sumber tenaga manusia, kemudahan, kewangan, infrastruktur yang mencukupi disediakan bagi melaksanakan sistem kawalan halal dalaman. Pihak pengurusan hendaklah memastikan semua aktiviti berkaitan pembuatan dan pengendalian makanan halal direkodkan dengan baik. Semua dokumen dan rekod hendaklah disenggarakan dan boleh dikesan. Pihak pengurusan hendaklah memberi kebenaran bagi pekerja Muslim untuk menunaikan kewajipan agama. Pihak pengurusan hendaklah memastikan pelibatan dan komitmen semua pekerja di pelbagai jabatan dan semua peringkat dalam syarikat, pembekal dan pengedar bagi memelihara integriti halal. Semua bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik halal perlu mematuhi keperluan-keperluan halal. Bahan boleh diperolehi secara sintetik atau semula jadi.
tidak mengandungi sumber-sumber atau daripada haiwan yang tidak halal mengikut hukum syarak atau produk daripada haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Contohnya anjing dan juga babi. Permis itu hendaklah terletak di persekitaran yang mempunyai langkah-langkah untuk melindungi proses pembuatan, tidak menimbulkan risiko menyebabkan pencemaran bahan atau produk yang tidak halal. Premis hendaklah diasingkan dan dipisahkan secara berkesan dari ladang ternakan babi atau sebarang aktiviti pemprosesan berkaitan dengannya untuk mencegah pencemaran melalui udara, air, saluran pekerja dan juga peralatan. Susun atau premis hendaklah membenarkan aliran proses yang baik, aliran pergerakan pekerja, amalan kebersihan dan keselamatan yang baik termasuk perlindungan daripada infeksi makhluk rosak dan pencemaran silang di antara dan semasa operasi. Contoh mesin pemprosesan alat kosmetik. Inti atau perkakas mesin yang ada pernah bersentuhan dengan najis mukhalazah mestilah disertu ya. Kebersihan adalah meliputi aspek-aspek kebersihan diri, pakaian, peralatan dan premis pemprosesan bahan atau produk kosmetik dan dandanan diri. Contoh pakaian pekerja di kilang kosmetik. Penyediaan bahan kosmetik halal perlu mematuhi keperluan dalam GMP. Semua bahan kosmetik dan dandan diri adalah halal sekiranya ia menempati syarat-syarat berikut. Produk kosmetik halal hendaklah dibungkus mengikut kesesuaian bahan. Pembungkusan hendaklah halal dan mematuhi syarat-syarat berikut. Proses pembungkusan serta pelabelan hendaklah dikendalikan secara bersih dan dengan keadaan sanitasi yang sempurna. Ketiga, bahan pelabelan yang digunakan secara bersentuhan terus dengan produk hendaklah tidak berbahaya dan halal. Kosmetik halal hendaklah tidak menggunakan nama atau nama yang sinonim dengan istilah yang mengelirukan dan tidak halal. Setiap bungkusan hendaklah ditanda dengan terang dan jelas serta tidak mudah dipadamkan atau label dilekatkan pada bungkusan tersebut. Maklumat-maklumat yang terkandung pada label tersebut hendaklah selaras dengan keperluan pelabelan. Pembungkusan, pelabelan dan periklanan hendaklah tidak melanggar prinsip-prinsip hukum syarak serta tidak menunjukkan unsur-unsur yang tidak sopan yang bertentangan dengan hukum syarak. Segala keperluan yang terkandung di dalam MS 1500 juga mesti dipatuhi. Produk tersebut di dalam aspek-aspek lain hendaklah mematuhi undang-undang termasuk sebarang peraturan yang berkenaan yang berkuasa di Malaysia. Sekian, terima kasih. Intipati, skop rujukan normatif, terma dan syarat, keperluan. Bismillahirrahmanirrahim. Skop Malaysian Standard ini menerangkan tentang perprosesan dan penghasilan tentang packaging halal. Ia juga menerangkan tentang keperluan asas tentang membungkus atau memproses pembungkusan produk halal yang terdapat di Malaysia.
Rujukan normatif MS1405 Sistem untuk Plastik Halal, MS1500 Makanan Halal, MS2234 Bahan Plastik yang boleh bersentuhan dengan makanan, MS2424 Farmaseutikal Halal, MS2453 Simbol Bahan Plastik yang boleh bersentuhan dengan makanan, Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985, Peraturan Kebersihan Makanan 2009, Sistem Jaminan Halal. Terma dan syarat. Terma dan syarat berkait rapat dengan MS1500, MS2424 dan Sistem Jaminan Halal. Terdapat 10 keperluan yang bakal saya rungkaikan sebentar lagi. Yang pertama merupakan tanggungjawab pengurusan. Ianya merangkumi pihak atasan hendaklah melantik pegawai eksekutif halal Muslim ataupun menubuhkan jawatan kuasa halal yang diketuai oleh kaki tangan terlatih. Jawatan kuasa tersebut hendaklah terdiri dari sekurang-kurangnya 1 personel pembelian, 1 personel produksi dan 2/3 quorum Muslim. Mereka juga harus memastikan keberkesanan dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Yang kedua, tanggungjawab dan personel. Pegawai yang dilantik seperti yang dinyatakan dalam 4.1 berkelayakan untuk membangun dan mengekalkan sistem jaminan halal. Pegawai hendaklah mengetahui tentang prinsip halal tersebut. Yang ketiga, sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal hendaklah sesuai untuk pembuatan pembungkusan halal. Hendaklah dipastikan bahawa pembungkusan itu dirancang dan dikembangkan dengan cara yang mematuhi kehendak amalan pembuatan yang halal dan baik. Ia perlu merujuk sistem jaminan halal. 4.4 Latihan. Organisasi harus memberi latihan kepada semua kaki tangan mengenai prinsip halal. Latihan berterusan juga harus diberikan, manakala rekod latihan harus disimpan. 4.5 Dokumentasi. Sistem jaminan halal hendaklah didokumentasikan termasuk bukti asal bahan dan hendaklah yang diluluskan oleh pegawai eksekutif halal. Sijil halal dan lembaran data produk juga tidak terkecuali. 4.6 Promis. Promis hendaklah dirancang dan dibina ataupun diubah sesuai sehingga memungkinkan aliran proses untuk mengawal risiko pencemaran produk dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan. 4.7 Peranti, perkakas, mesin dan alat pemprosesan. Ianya digunakan untuk memproses pembungkusan halal. Jika bersentuhan dengan najis muhalazah, hendaklah dibersihkan secara rutin sebagaimana yang disyariatkan oleh Undang-Undang Syariah Islam. 4.8 Kebersihan, sanitasi dan keselamatan. Pembungkusan halal hendaklah diproses, dibungkus dan diedarkan dalam keadaan bersih, dipermis sesuai dengan amalan pembuatan yang baik atau Undang-Undang Kesihatan Awam termasuk Peraturan Kebersihan Makanan tahun 2009. 4.9 Pembuatan pembungkusan halal. Semua bahan didefinisikan dengan jelas dengan bukti mematuhi syarat syariah Islam. Yang terakhir sekali, 4.10 Penyimpanan, pengangkutan, penolakan dan penjualan pembungkusan halal. Semua pembungkusan halal yang disimpan, diangkut dan dipamerkan untuk dijual hendaklah diasingkan pada setiap peringkat. Ianya bagi mengelakkan mereka dicampur dengan produk yang tidak halal. Hai semua, saya akan teruskan dengan MS 2200. MS 2200 ini adalah Malaysian Standard yang menerangkan barang gunaan Islam. Barang gunaan Islam dari segi bulu haiwan, kulit dan juga tulang. Skop untuk MS 2200 ialah Malaysian Standard ini mengandungi garis panduan yang praktikal bagi penggunaan tulang, kulit dan bulu haiwan di dalam industri yang berkaitan selaras dengan hukum syarak. Jadi, tadi adalah skop untuk MS 2200. Sekarang ni, saya nak terangkan mengenai keperluan dalam MS 2200. Saya nak awak fokus dalam MS 2200 ni kerana ia mempunyai banyak keperluan-keperluan yang kita kena tahu dari segi perbezaan mana yang tidak boleh guna, mana yang boleh digunakan, jenis proses penyediaan tersebut. Jadi, jom kita mulakan.
Keperluan yang pertama ialah tanggungjawab pengurusan. Pihak pengurusan hendaklah melantik pegawai eksekutif halal yang beragama Islam. Seterusnya, memastikan mereka diberi latihan mengenai prinsip-prinsip halal dan aplikasinya, dan memastikan sumber-sumber yang mencukupi disediakan bagi melaksanakan sistem kawalan halal. Sumber-sumber seperti tenaga kerja manusia, kemudahan, kewangan dan infrastruktur. Yang kedua, tulang, kulit dan bulu haiwan yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan. Kita mulakan dengan tulang. Tulang yang boleh dimakan ialah haiwan yang telah disembelih mengikut syarak dan juga tulang haiwan akuatik yang halal dimakan. Tulang haiwan yang tidak boleh digunakan ialah tulang haiwan yang diambil semasa hidup adalah najis dan tidak halal digunakan. Seterusnya, tulang dari bangkai haiwan halal adalah najis dan tidak halal digunakan kerana ia punca daripada bangkai. Dan yang ketiga ialah tulang haiwan yang haram dimakan sama ada diambil semasa hidup ataupun setelah mati. Baiklah, kita teruskan kepada bahagian kulit. Kulit haiwan yang boleh digunakan ialah kulit haiwan yang halal dimakan yang telah disembelih mengikut hukum syarak. Yang kedua, halal dimakan tetapi tidak disembelih mengikut hukum syarak. Dan yang ketiga, haiwan yang tidak halal kecuali anjing, babi dan keturunannya. Contoh haiwan tersebut ialah ular dan juga buaya. Tetapi ketiga-tiga jenis kulit tersebut haruslah menjalani kaedah dibag. Manakala kulit yang tidak boleh digunakan ialah seperti kulit anjing, babi dan keturunannya. Untuk bahagian bulu pula, yang boleh digunakan ialah bulu haiwan dimakan yang disembelih mengikut hukum syarak dan bulu haiwan halal dimakan yang diambil semasa hidup. Bagi bulu haiwan yang tidak boleh digunakan ialah bulu haiwan yang tidak halal dimakan dan bulu haiwan yang mati dan ianya bukan disembelih mengikut hukum syarak. Yang ketiga ialah premis. Premis ini hanya digunakan khas untuk memproses tulang, kulit dan bulu haiwan dan ia hendaklah diasingkan dan dipisahkan secara berkesan dari ladang ternakan babi atau premis pemprosesannya agar dapat menghindar daripada cross-contamination. Dan yang ketiga ialah binatang peliharaan dan binatang yang lain hendaklah dilarang memasuki premis. Yang keempat ialah peralatan, perkakas, mesin dan bahan bantuan pemprosesan. Untuk peralatan, perkakas dan mesin, ia dibina untuk memudahkan proses pembersihan dan hendaklah tidak dibuat daripada ataupun tidak mengandungi sebarang bahan yang telah disahkan sebagai najis oleh hukum syarak. Manakala peralatan perkakas dan mesin yang pernah digunakan atau bersentuhan dengan najis mughalazah hendaklah disertu mengikut hukum syarak. Yang kelima ialah kebersihan dan keselamatan. Kebersihan adalah meliputi aspek kebersihan diri, pakaian, peralatan dan premis pemprosesan barang gunaan. Selain itu, pengusaha premis juga hendaklah mengambil langkah yang penting dari segi pemeriksaan dan membahagikan bahan-bahan, menguruskan sisa-sisa buangan, cara penyimpanan bahan-bahan kimia berbahaya dan cara untuk mengelakkan pencemaran oleh bahan-bahan asing seperti plastik, kaca ataupun sepihan logam daripada mesin, habuk, gas ataupun asap berbahaya dan bahan kimia yang tidak diperlukan. Dan produk tersebut hendaklah diproses dan dibungkus dan disimpan dalam keadaan bersih dalam premis yang berlesen sejajar dengan amalan kebersihan yang baik. Keperluan yang keenam ialah pra-pemprosesan. Yang pertama, ia haruslah menjalani proses penyucian dan seterusnya ia haruslah melalui kaedah dibag ataupun samak. Dan yang ketiga, tidak melanggar hukum syarak. Yang keempat, tulang, kulit dan bulu haiwan yang belum disucikan haruslah diasingkan daripada yang sudah disucikan bagi mengelak daripada kontaminasi silang.
Yang ketujuh ialah pemprosesan, pengendalian dan penyimpanan. Ketiga-tiga tersebut haruslah menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syarak. Yang pertama, hendaklah tidak mengandungi bahagian haiwan ataupun produk yang tidak halal digunakan mengikut hukum syarak. Yang kedua, hendaklah tidak mengandungi najis. Yang ketiga, selamat digunakan dan tidak memudaratkan kesihatan. Yang keempat, ia haruslah disedia, diproses dan dikilang menggunakan bahan-bahan, peralatan dan kemudahan yang bebas daripada dicemari oleh najis. Dan penyediaan, pemprosesan, pembungkusan dan penyimpanan hendaklah diasingkan sepenuhnya daripada perkara yang disahkan sebagai najis oleh hukum syarak. Yang ke-8 ialah pembungkusan dan pelabelan. Barang gunaan daripada tulang, kulit dan bulu yang halal hendaklah dibungkus dengan bahan pembungkus yang mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Satu contoh daripada syarat-syarat yang ditetapkan ialah tidak diperbuat daripada sebarang bahan mentah yang disahkan sebagai najis oleh hukum syarak. Proses pembungkusan serta pelabelan hendaklah dikendalikan secara bersih dan dengan keadaan sanitasi yang sempurna. Dan bahan pelabelan yang digunakan secara bersentuhan terus dengan produk hendaklah tidak berbahaya dan halal. Dan yang keempat, setiap pembungkusan hendaklah ditanda dengan terang dan jelas serta tidak mudah dipadam atau label dilekatkan pada bungkusan tersebut. Dan yang kelima yang dititik beratkan dalam pembungkusan dan pelabelan ialah reka bentuk bungkusan, lambang, simbol, logo, nama dan gambar yang mengelirukan ataupun bercanggah dengan hukum syarak tidak dibenarkan sama sekali. Yang kesembilan ialah produk akhir. Produk akhir ni haruslah bukan dalam bentuk yang boleh diiktirafkan sebagai bercanggah dengan akidah Islam dan digunakan untuk tujuan bertentangan dengan hukum syarak. Yang ke-10 ialah keperluan perundangan. Pengeluaran barang gunaan tersebut di dalam aspek-aspek lain hendaklah mematuhi undang-undang yang ditetapkan termasuk sebarang peraturan yang berkenaan dengan kuat kuasa di Malaysia. Dan keperluan yang terakhir sekali ialah pengiklanan dan promosi. Cara-cara pengiklanan juga haruslah tidak melanggar prinsip-prinsip hukum syarak serta ia tidak menonjolkan unsur-unsur yang tidak sopan dari segi nama produk tersebut. Tiba-tiba ada info yang tidak kena, yang unsur-unsur bertentangan dengan hukum syarak. Jadi itu haruslah dielakkan untuk pengiklanan dan promosi. Jadi itu sahaja daripada kami semua. Terima kasih kerana menonton. Bye.